Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tugasan kumpulan bagi subjek NCC 3703 Personality Ulul Albab. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang. Yang pertama ialah Nafisah, Firdaus, Diana, Aina, Alif dan saya Syahira. Pada hari ini akan dibentangkan 3 orang tokoh iaitu Buya Hamka untuk tokoh Quranik, Imam Abu Hanifah untuk tokoh Ijtihadi dan Ibnu Khaldun untuk tokoh ensiklopedik. Buya Hamka atau nama sebenar beliau Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amrullah telah dilahirkan pada 17 Februari 1908 di Kampung Molek Maninjau, Sumatera Barat, Indonesia. Beliau telah meninggal dunia pada 24 Julai 1981 ketika berusia 73 tahun di Jakarta, Indonesia. Bapa Hamka bernama Haji Abdul Karim Amrullah merupakan seorang ulama yang turut berhasil membawa perubahan yang besar di Minangkabau. Hamka merupakan seorang tokoh yang tegas, gigih berusaha dan boleh berpidato dengan hujah-hujah yang bernas. Antara karya Hamka yang terkenal adalah Tenggelamnya Kapal Mendowich. Tafsir dan tadabbur surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20 dalam Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Tatawi Jawahari mentafsirkan Maraj Al-Bahrain iaitu aliran air yang bertemu. Dua air tersebut adalah air laut yang masin dan air laut yang tawar rasanya. Kedua-duanya tidak saling mempengaruhi antara satu sama lain. Menurut Tantawi Jawahari, penyebab kedua lautan tersebut tidak saling bercampur antara satu sama lain adalah kerana adanya pembatas yang bersifat ilahiyah. Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan bahawa makna waqtaqiyani ialah membiarkan keduanya mengalir. Bagi tadabbur surah Al-Baqarah ayat 186, 5 perkataan telah saya fokuskan iaitu ibadi, ujibu da'wata da', falyastajibu li wal yu'minu bi dan yarshudun. Ibadi membawa maksud hamba. Hamba merupakan gelaran kepada seseorang yang berada di kasta paling bawah dalam lapisan masyarakat. Perkataan hamba itu merujuk kepada kita. Hamba yang perlu taat dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Setiap apa yang Allah kurniakan kepada kita pada hari ini, boleh Allah tarik pada bila-bila masa sahaja. Seterusnya, perkataan ujibu da'watal da'. Perkataan ujibu merujuk kepada aku kabulkan. Maksudnya di sini, Allah terus menyahut doa orang yang berdoa kepadanya. Allah dengar dan Allah sahut setiap satu doa daripada kita. Cuma di sini cara Allah tunaikan saja yang berbeza. Sama ada Allah terus kabulkan, Allah tunda atau Allah kurniakan apa yang lebih baik daripada apa yang kita doa. Dan seterusnya, falyastajibu li, sahutlah seruanku. Taatlah perintah Allah seperti mana kita mahu Allah kabulkan doa kita dengan segera. Macam mana kita nak Allah kabulkan permintaan kita dengan cepat, macam tu juga kita kena laksanakan terus apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Yang ketiga, wal yu'minu bi, iaitu berimanlah kepadaku. Di sini kita perlu yakin dengan doa yang kita panjatkan, iaitu kita kena bersangka baik kepada Allah kerana Allah lebih mengetahui segala-galanya. Allah lebih kenal diri kita dan Allah amat sayang kepada kita. Yakinlah dengan hati kita, dengan doa kita. Dan yang terakhir adalah yarshudun, memperoleh kebenaran. Mohonlah kepada Allah banyak-banyak supaya kita dikurniakan rasa untuk istiqamah dalam beribadah, supaya kita terus dalam jagaan, bimbingan, dorongan daripada Allah. Berkaitan ayat Quran dengan mahasiswa dari surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Yang pertama, ayat Al-Quran ini mengajak kita sebagai mahasiswa untuk sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah SWT. Yang kedua, nikmat mencari ilmu pembelajaran untuk mengubah kehidupan. Yang ketiga, nikmat untuk meneruskan kehidupan sahabat sebagai seorang Muslim. Surah Al-Baqarah ayat 186. Yang pertama, Allah tidak meninggalkan kita, malah sentiasa dekat dengan kita dan dia menunggu rintihan hamba-Nya. Yang kedua, mohonlah kepada Allah jika menghadapi kesusahan semasa belajar seiring dengan usaha yang gigu. Yang ketiga, sebagai mahasiswa, tidaklah perlu merasa sunyi kerana kita tidak pernah berseorangan. Amalan yang boleh diamalkan dari surah Ar-Rahman ayat 19 hingga 20. Lalu kita mensyukuri nikmat Allah SWT dengan menambahkan amalan sunat untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Dari surah Al-Baqarah ayat 186, berdoa sebelum memulakan sesuatu tugas agar dipermudahkan seluruh urusan baru mula hingga akhir. Kebanyakan doa semasa waktu mustajab doa. Yang ketiga, berdoa dengan menyebut hajat yang diinginkan dengan jelas dan putih. Yang keempat,
yakin dengan apa yang kita ada. Biodata tokoh Imam Abu Hanifah. Nama sebenar beliau merupakan Nu'man bin Sabit bin Zuhra bin Mah Al-Taimi Al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 80 Hijrah bersamaan 5 September 699 Masihi di Kufah, Iraq. Tarikh meninggal beliau pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau merupakan keturunan Parsi. Antara kepribadian Imam Abu Hanifah ialah seorang yang berani menegakkan kebenaran, usahawan berjaya yang dermawan, seorang yang pendebat yang hebat serta wara' dan mempunyai sifat peribadi mulia. Antara sumbangan beliau ialah mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa Arab dan ilmu hikmah sehingga diakui kepakarannya serta menghasilkan kitab-kitab terkenal seperti Fiqh Al-Akbar. Ayat Al-Quran, Surah Yusuf ayat 87. Ya Nabi izhabu fatahasu min Yusuf wa akhihi wa la ta'asu min ruhillah innahu la ya'asu min ruhillah illal qaumul kafirun. Terjemahannya, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Surah Al-Hadid ayat 7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiku mimma ja'alakum mustakhlafina fihi فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Terjemahannya, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebahagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan hartanya di jalan Allah memperoleh pahala yang besar. Tafsir dan tadabbur surah Al-Hadid ayat 7. Tafsir Al-Hadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya beriman pada Allah dan Rasulnya dan apa yang dibawanya dan memerintahkan mereka berinfak di jalan yang benar. Seterusnya, hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Oleh kerana itu, manusia perlu menginfakkan hartanya mengikut hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebagian mufassir bahawa ayat ini turun berkenaan dengan perang Tabuk yang ketika itu memerlukan banyak dana. Seterusnya, tadabbur ayat. Dalam ayat ini, Allah ingin memberitahu bahawa orang yang beriman akan menginfakkan harta ke jalan yang benar dan mencapai keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, mendapatkan tempat kemuliaannya, iaitu syurga dengan kenikmatan kekal yang ada di dalamnya. Seterusnya, saya akan membincangkan tafsir dan tadabbur surah Yusuf ayat 87. Tafsir ini merupakan tafsir Ibnu Katsir, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan tentang Nabi Yakub bahawa dia menyuruh anak-anaknya agar pergi ke mana sahaja di muka bumi ini untuk mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Kata tasus diguna pakai dalam mencari berita kebaikan, manakala kata tajasus dipakai dalam mencari berita keburukan. Nabi Yakub membangkitkan semangat, memberi kabar gembira dan menyuruh mereka agar tidak berputus asa daripada rahmat Allah, kerana hanya orang-orang kafirlah yang putus asa dan harapan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadabbur ayat daripada surah ini, iaitu dalam ayat ini Allah ini memberitahu bahawa orang yang beriman akan meletakkan kebergantungan hanya kepada Allah yang menyebabkan hati orang beriman tidak berputus asa dalam menghadapi ujian hidup. Kita beralih pula kepada berkaitan dengan kehidupan sebagai mahasiswa. Yang pertama, bagi surah Yusuf ayat 87, kita perlulah sentiasa berfikiran positif dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi dunia yang penuh cabaran. Yang kedua, kita janganlah mudah putus asa daripada rahmat Allah, kerana setiap masalah mempunyai jalan penyelesaiannya. Bagi surah yang kedua, iaitu surah Al-Hadid ayat ke-7, yang pertama, sentiasa mengingatkan kepada semua yang bernafas, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan sentiasa memberi nafkah harta kepada yang memerlukan.
Seterusnya, amalan yang boleh diamalkan bagi mahasiswa iaitu yang pertama surah Yusuf ayat 87 iaitu kita perlulah bertakwa dan bersabar dalam apa jua keadaan ketika menghadapi ujian kerana Allah merupakan sebaik-baik perancang. Yang kedua, surah Al-Hadid ayat ke-7, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan infakkanlah di jalan Allah sebahagian pada harta dan amanah kepada yang memerlukan. Nama sebenar Ibnu Khaldun ialah Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Beliau lahir pada 27 Mei tahun 732 Hijrah atau 1331 Masihi. Beliau lahir di Tunis Maghribi atau sekarang dikenali sebagai Tunisia. Beliau berketurunan Arab Yaman dan beliau wafat pada 17 Mac tahun 808 Hijrah atau 1406 Masihi sewaktu beliau berumur 87 tahun di Kahirah, Mesir. Ibnu Khaldun merupakan seorang sarjana terkenal dari dunia Islam pada abad ke-14. Beliau digelar Ibnu Khaldun sempena nama tempat kelahirannya di kawasan Khalduniyah di Tunisia. Ibnu Khaldun merupakan seorang tokoh dalam bidang sejarah, sosiologi, falsafah, ekonomi dan politik. Baiklah, seterusnya ialah tentang sumbangan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun telah memberikan banyak sumbangan yang besar dalam pelbagai bidang ilmu. Ibnu Khaldun mampu menganalisis tamadun dari segi permulaan, faktor kegemilangan serta kejatuhannya. Beliau memberi tafsiran sejarah berdasarkan psikologi, ekonomi, sosiologi, alam sekitar dan juga geografi. Teori-teori ekonomi tentang nilai, kelebihan komparatif dan peranan negara dalam ekonomi telah membuka jalan bagi perkembangan ilmu sosiologi. Pengalaman dan penglibatan lebih 20 tahun dalam bidang politik memberikan wawasan yang mendalam tentang pentadbiran dan sistem pemerintahan sesebuah negara. Karya terkenal Ibnu Khaldun merupakan Kitab Al-Muqaddimah yang membicarakan tentang sejarah dan asal-usul masyarakat. Ayat Quran yang pertama ialah tentang orang yang pandai menghargai masa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang bermaksud, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Untuk ayat Al-Quran yang kedua, saya telah memilih ayat yang ke-196 daripada surah Al-A'raf yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya pelindungku ialah Allah SWT yang telah menurunkan kitab Al-Quran, dan dialah juga yang menolong dan memelihara orang-orang yang berbuat kebaikan. Tafsir surah Al-Asr ayat 1 hingga 3 yang membawa kepada Al-Asr bermaksud zaman atau masa yang padanya Bani Adam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam bahawa makna yang dimaksudkan adalah waktu asar. Tetapi, pendapat yang terkenal adalah yang pertama, Allah SWT bersumpah dengan menyebutkan bahawa manusia itu benar-benar dalam kerugian, yakni rugi dan binasa. Maka, dikecualikan dari jenis manusia yang terhindar dari kerugian, iaitu orang-orang yang beriman hatinya dan anggota tubuhnya mengerjakan amal-amal yang soleh, yakni menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan, iaitu tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan keburukan. Bagi bahagian tadabbur pula, dalam surah Al-Asr, Allah menerangkan bahawa manusia sentiasa dalam kerugian kerana masa itu sentiasa bergerak ke hadapan dan manusia tidak akan dapat mengembalikan masa yang telah berlalu itu.
Kalau terlepas, manusia sudah kerugian kecuali mereka yang melakukan 4 perkara. Yang pertama, beriman, iaitu memiliki akidah yang sahih, lagi kukuh terhadap Allah dan apa yang disyariatkan olehnya. Yang kedua, melaksanakan amal soleh yang bukan sekadar solat, puasa dan zikir, tetapi meliputi semua amalan yang soleh dalam Islam seperti berbuat baik kepada ibu bapa, menghubungkan silaturahim, cemerlang dalam pembelajaran dan profesional dalam kerjaya. Yang ketiga, berpesan-pesan kepada kebenaran, iaitu memberi nasihat, tunjuk ajar dan teguran kepada orang lain tentang apa yang benar dan apa yang salah. Dan yang terakhir, berpesan-pesan kepada kesabaran, iaitu dengan memberi nasihat kepada orang lain agar sabar dalam menghadapi musibah serta sabar dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Baiklah, seterusnya ialah tafsir dan tadabbur bagi surah Al-A'raf ayat 196. Bagi tafsir, wali kita yang sebenar adalah Allah SWT. Maka dalam setiap perkara kita hendaklah meletakkan pengharapan kepada Allah sahaja, terutama sekali dalam perkara luar asbab, yang bermaksud perkara yang hanya Allah. Sebagai contoh, penyembuhan penyakit. Kalau perkara luar asbab, Contoh macam tolong angkat barang, maka bolehlah untuk kita meminta tolong kepada makhluk lain. Cuma kita tidak boleh juga bergantung harap sepenuhnya dengan makhluk, kerana makhluk tidak boleh melakukan apa-apa tanpa izin daripada Allah SWT. Allah bukan sahaja menjaga Nabi Muhammad, tetapi dia juga menjaga orang soleh yang lain. Maka kalau kita mahukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita menjadi insan yang soleh. jadi kita hendaklah berharap kepada Allah. Bagi bahagian tadabbur untuk ayat tersebut ialah Allah menyuruh umatnya bergantung harap dengan dia sahaja dan jangan berharap kepada selain darinya. Daripada surah Al-Ans ayat 1 hingga 3, yang pertama, sebagai seorang mahasiswa, belajarlah menguruskan masa dengan baik agar seimbang duniawi dan akhirat. Yang kedua, mengingatkan diri dan rakan-rakan agar sentiasa sabar dan tekun dalam menuntut ilmu serta saling menasihati untuk melakukan kebaikan, terus usaha memperbaiki diri dan meninggalkan keburukan. Apakah perkaitan surah Al-A'raf ayat yang ke-196 dengan kehidupan sebagai seorang mahasiswa? Sebagai seorang mahasiswa, kita hendaklah bergantung harap hanya kepada Allah SWT. Ditimpa apa-apa ujian atau berasa dalam apa-apa kesusahan, dan janganlah kita bergantung harap selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan yang boleh dilakukan oleh mahasiswa yang berkaitan dengan surah Al-Ans ayat 1 hingga 3 ialah yang pertama, mahasiswa digalakkan membuat jadual pengurusan masa untuk belajar, bersukan, berehat dan melaksanakan perintah Allah seperti solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan dan zakat walaupun mempunyai banyak komitmen dalam hidup agar seimbang dunia dan akhirat. Yang kedua, mahasiswa boleh menasihati rakan-rakan agar sentiasa berbuat baik terhadap orang lain, sabar dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala apabila diuji dalam kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Apakah perkaitan surah Al-A'raf ayat yang ke-196 dengan kehidupan sebagai seorang mahasiswa? Sebagai seorang mahasiswa, kita hendaklah bergantung harap hanya kepada Allah SWT. Ditimpa apa-apa ujian atau berasa dalam apa-apa kesusahan, dan janganlah kita bergantung harap selain daripada Allah. Tetapi jika niat menuntut ilmu itu salah, maka seseorang mahasiswa itu akan sukar memahami ilmu yang dipelajari kerana hilangnya keberkatan daripada Allah SWT. Oleh itu, sebagai seorang mahasiswa, kita perlulah jujur menerima ilmu, pengetahuan serta melaksanakan tugasan yang diberi. Baiklah, sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.